Alright, Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat revision chapter 2 form 4. So it's going to be really easy, tak susah pun sebenarnya. Alright, so first thing first kita recap what is a scalar and vector. Scalar adalah dia hanya ada magnitude. Kalau vector, it's magnitude and direction. Direction as in kalau kita move ke depan, dia positive, opposite, dia akan jadi negative. So first thing first is distance and displacement. Apakah itu distance? Apakah itu displacement? Okay. So distance adalah a total of path travel by an object. Maksudnya total berapa banyak path you berjalan. For example, so kalau displacement is like the shortest distance, alright? Okay, so kita tengok soalan nombor 1. Di mana distance, you kena ingat distance adalah scalar quantity, bermaksud dia tiada arah. So maksudnya you tak ada nak nilai negatif. So kalau kat sini daripada A pergi ke B 10, B pergi ke A campur 10 campur 5, you dapat 25. If it's a displacement, dia ada arah, maksudnya kita pergi opposite direction, there will be nilai negatif. So kita tengok A pergi kepada B, dia adalah arah bertentangan, betul tak? So maksudnya 10 campur apa tu? Negatif 10 campur dengan negatif 5. Maksudnya kat sini adalah positif, dia pergi sini negatif, negatif. So dapatlah negatif 5. So kalau dekat sini, dia bagi soalan triangle. It is very simple untuk you tahu. Bila you dapat soalan triangle, dia minta calculate distance. 5 campur 10, you just tambah both of this lah. 5 campur 10, you dapat 15. Displacement, the shortest distance, maksudnya ni, so boleh guna Pythagoras theorem. Right. Next is speed velocity. Apakah itu speed and velocity? Speed adalah laju, velocity adalah hal laju. Speed, formula dia adalah S is equal to dt. Kalau soalan tanya, what is the definition of speed? Speed, the definition is rate of change of distance ataupun kadar perubahan jarak. Jangan hafal. You tengok ni ada T, ni ada D. T, bila nampak T maksudnya rate of change. Macam kita belajar chapter 7 in chemistry, kita belajar rate of change juga kan. Rate of change of reaction. Sama juga dengan ni. Bila you nampak any formula ada huruf T di bawah, itu bermaksud dia adalah rate of change. Rate of change of distance. Okay. Next, velocity V is equal to S over T. Displacement, S adalah displacement ataupun dalam bahasa Melayu sesaran, T adalah time, masa. So maksudnya the definition, okay, aku nampak T, aku nampak S, maksudnya rate of change of displacement, kadar perubahan sesaran. Next, acceleration. A is equal to V minus U over T. V adalah final velocity, U adalah initial velocity. V adalah hal laju akhir, U adalah hal laju awal. So, kalau soalan tanya berikan definisi acceleration, that means that, okay, you nampak, you tahu formula A minus V minus U over T. Oh, maksudnya for dia punya definition rate of change of velocity. Velocity dalam bahasa Melayu adalah hal laju. So jawapan ni kadar perubahan hal laju. Next, ticker tape. Alright. Ticker tape, kalau you nampak ticker tape, soalan kalau soalan SPM, contoh Cikgu Adira bagi tahu, dia keluar soalan pasal kereta. Contoh kereta tu minyak dia bocor. So, diorang suruh kira berapa dia punya macam the dot lah basically. Kalau in experiment, ticker tape obviously. Tapi you kena tengok opposite direction. So katakan arah gerakan dia ke sini, you kena tengok opposite. Okay, same goes to all. So number 1, this one kita tengok velocity dia rendah, this one velocity dia tinggi. Sebab you tengok gap between those dots. Okay, so velocity dia rendah, velocity dia tinggi. Tapi the distance between this one is the same, which means it is constant velocity dan acceleration dia kosong. Alright, next. Ni arah gerakan dia ke sana, mata tengok opposite. Kita tengok dekat sini. Dia makin jauh. Arah gerakan dia ke sini kan? Makin jauh, makin jauh. Arah gerakan ke sini, you tengok ke sini, you tengok sini, alamak, makin jauh, makin jauh. So which means that you punya velocity increases, you punya hal laju meningkat. So dia mengalami acceleration ataupun dalam bahasa Melayu kita punya pecutan. And this one, kita tengok ni pula. Okay, soalan cakap arah gerakan ke sini, aku kena tengok ke sini. So maksudnya, titik dia makin dekat.
Maksudnya, bila titik di mana dekat velocity, laju U berkurang, U mengalami deceleration ataupun pecutan. Alright? Okay, this one deceleration. Sebab arah gerakan dia ke sana. Mata kita kena tengok ke sini. Arah gerakan ke sana, opposite. Pecutan. That's it. Right, kita akan move on to a question. So, when you get this kind of question, dia boleh keluar in dua jenis, sama ada graf ataupun diketip tu sendiri. Right. Okay, cara you nak jawab macam ni. You baca soalan, you keluarkan information. You tahu kat sini F is equal to 50 Hz. A student conduct an experiment by using a machine with 50 Hz frequency. Calculate its acceleration. Right. Seorang pelajar melakukan eksperimen dengan menggunakan mesin yang berfrekuensi 50 Hz, hitung pecutan. So, cara dia adalah macam ni. Kita dah tahu 50 Hz. Step number 1. Formula frekuensi F is equal to 1 over T, bermaksud you nak cari frekuensi, so T is equal to 1 over F. You swap tempat. Right? So, you masukkan nilai FU 50 Hz, you akan dapat 0.02 second. Number 2. Kita tahu formula A is equal to V minus U over T. Right. Nilai T di sini tak sama dengan number 1. 0.2 saat adalah, kita tak nilai 0.2 saat tu daripada sini nak ke sini, daripada sini nak ke sini. 0.02 saat. Sorry. Okay. So, you kena cari nilai U. Lepas tu nilai V. So, U is equal to S over T. U ni sebenarnya velocity, tapi velocity awal. So, you tengok mana, which one is nilai dia adalah 0.2. You bagi dengan 0.002. So, 10 cm S negative 1. Number 4. Sama juga, kita nak cari akhir. So, it is 1.4 bahagi 0.02, 70 cm S negatif 1. Okay. So, sekarang, that is your teknik. Number 5. Kita panggil ni teknik lompat longkang, di mana you nak cari total masa. So, cara teknik lompat longkang adalah kat sini kan. Lompat 1, 2, 3, 4. Maksudnya 4 kali lah. So, kita nak kena kira 4 masa. So, T bersamaan dengan 0.02 kali 4. 4 datang daripada mana? Kita buat teknik lompat tadi. 1, 2, 3, 4. Itu teknik lompat. So, you akan dapat 0.08 second. Nombor 6. A is equal to V minus U over T kan? Kita masuk nilai yang kita ada. V apa V? V adalah 70 tolak 10 bahagi 0.08. Jangan salah letak nilai T. Kita dah kira T dekat sini dah. So, you akan dapat 7.503 cm per second square. Okay. Soalan yang lain boleh keluar adalah okay. Soalan lain boleh keluar. Dia bagi you soalan graf macam ni, dan soalan tu cakap setiap keratan ada 10 detik, frekuensi adalah 50 Hz. Macam mana you nak buat soalan ni? Macam ni. Number 1. Alright. Kita cari frekuensi. So, you akan dapat 1 per 1 per 50. Sorry. You kena cari masa. 1 over F, so 1 over 0.02. 50. So, you akan dapat 0.02 second. So, number 2 sebenarnya step dia sama je. Okay. U is equal to S over T. Okay. You tengok nilai yang pertama S. 0.2 over, okay, this is the trick part.
0.02 kali 10 detik. Kali 10 detik, you akan dapat 0.1 ms negative 1. Nombor 3, you buat yang sama untuk V. So, maksudnya ni 1.0 bahagi 0.02 kali 10. You akan dapat 0.5 ms negative 1. Right, next. Ni step nombor 4. Kita cari masa setiap keratan. Okay, maksudnya 0.02 kali 10 is 0.2 seconds. Number 5, you kena guna formula ni. T is equal to N tolak 1 kali masa setiap keratan. Maksudnya apa? N tu apa? You kira kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya 5 tolak 1 kali 0.2 second. You akan dapat 0.8 second. Number 4, number 6, step lastly. So 0.5 tolak 0.1 bahagi 0.8. Nilai kat sini, you akan dapat 0.5. Alright, so next. Kita akan pergi masuk linear motion formula. Linear motion formula, dalam textbook, rasanya ada 3 kot. I'm tak sure. Tapi this is what I learned. V is equal to U plus AT. V square is equal to U square plus 2AS. S is equal to UT plus 1 over 2 AT squared. S equal to 1 over 2 U plus V times T. Trik soalan ni, hafal semua formula. Hafal. Every latihan, you tulis formula ni. And then the next step yang you kena buat is list out all info yang you jumpa dalam soalan. Alright, this is part 1. Kejap lagi sama part 2.